Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Sebuah siri yang diadaptasi dari siri Jepun yang bertajuk Mr. Hiragi Homeroom yang pernah ditayangkan pada tahun 2019 di streaming servis yang terpilih. Pada video kali ini, Min akan menceritakan alur cerita drama Kelas Tahanan Cikgu Hiragi versi Malaysia, episod 1 sehingga episod yang keempat untuk bahagian video yang pertama. Sebelum itu, Min akan memperkenalkan dulu antara watak-watak yang ada dalam siri ini. Saat kita berdua saling percaya, tiada rahsia. Segala halahmu juga halahku, kita yang tahu. Dan apakah makna setia jika antara kita musnahkan dinding istana, meroboh atap terang? Jangan biarkan cinta pudar, bina semula yang tersegar. Tegakkan kembali yang roboh, kita tetap unggul seperti dulu. Milik kita tak mudah patah, cinta ini masih indah. Walau badai terus menggila, kita tetap terus bertahan. Cinta kita bagai langit luas, meski mendung datang menerjang, tetap teguh dalam gemuruh. Selagi nafas masih satu, bagai langit luas, meski mendung datang menerjang, tetap. Ada beberapa watak tambahan tidak dijumpai maklumatnya. Setakat itu saja pelakon dan watak yang telah dipaparkan tadi. Okey, jom kita mulakan alur ceritanya. Jiwa kacau, itulah satu rasa yang dirasai oleh Hiragi. Hidup dalam penuh kecelaruan, keliru mengenali erti hidup, takdir yang sudah tersurat. Hiragi seperti mengalah untuk teruskan kehidupan. Sedang dia keserangan di bumbung sekolah, dia cuba untuk menjadi seorang manusia yang musnah. Tiba-tiba, Rina datang menyapa Cikgu Hiragi. Rokok yang dihisap segera dibuangnya, namun sempat dia menyedut rokok itu. Rina meluahkan rasa dengan satu perasaan pasrah. Orang sekeliling memfitnah dia. Dia bukannya seorang sugar baby, gadis escort, tiada akaun daksai dan tiada affair dengan mana-mana cikgu. Yang paling dia berkeras, dia tidak pernah sesekali mengambil steroid atau dadah. Dia tidak kisah jika orang kecam dia, tapi jangan sesekali persoalkan kredibiliti dirinya dengan squash-squash. Setiap kejayaan dia adalah hasil kerja kerasnya menjadi pemain squash paling muda terkemuka negara. Hiragi memuji Rina kerana telah mengharumkan nama negara, sehingga Kaneko Navy pun berkata Rina adalah penggantinya. Rina menghampiri Hiragi dan berkata Cikgu Hiragi cantik. Kemudian, dia mahu memberi gelang tangannya, tapi terjatuh dengan sengajanya. Apabila Hiragi cuba betulkan balik gelang itu, dia melihat Rina mahu terjun dari situ, dan Hiragi segera merentap tangan Rina. Apakah yang terjadi selepas itu? 6 bulan kemudian, majlis persaraan pengetua sekolah Rajesh Shah. Sedikit ucapan diberikan sebelum mengundurkan diri. Namun sikap anak murid Cikgu Hiragi sangat menjengkelkan, sehingga Cikgu Syed cuma memberi penjelasan pada pengetua bagi menyedapkan hati. Cikgu Megat geram dengan Cikgu Nora
yang tidak habis-habis dengan telefonnya. Sebenarnya, Nora cuba menelefon atau mesej Hiragi, tapi tiada maklum balas darinya. Hiragi sedang melawat Aisyah di sebuah tempat pemulihan. Kenapa Aisyah keadaannya begitu? Hanya mendiamkan diri. Hiragi ada membaca sebuah buku Inggeris dan ayat dibaca memberi maksud kepada dendam. Kadang-kadang, mahu betulkan apa yang salah. Balas dendam itu perlu. Itulah kata-kata Hiragi sebelum dia mahu melaksanakan rancangannya. Dia juga meluahkan rasa sedihnya kerana jodohnya dengan Aisyah hanya setakat bercinta saja dan tidak sampai untuk menikah. Mungkin juga itulah kali terakhir dia dapat membaca buku itu pada Aisyah. Kata-kata yang dimaksudkan Hiragi, mungkin dia dapat merasakan umurnya tidak panjang. Ucapan sayang dan salam diberi sebelum mengundurkan diri. Cik Siang sedang melarikan diri dan malangnya dia tidak dapat keluar dari situ. Ada makcik sebagai mata-mata pun tidak boleh dipakai. Inspektor Rashid mahu soal siasat terhadapnya mengenai bos Cik Siang iaitu Joe. Joe telah memberi masalah pada golongan orang yang berbakat tinggi, iaitu VVIP atau orang-orang ternama. Joe telah memburukkan imej mereka dengan sebarkan cerita palsu. Tindakan kekerasan Rashid membuatkan Cik Siang semakin takut. Kalau ikutkan, Cik Siang tidak pernah langsung melihat muka Joe. Selepas itu, munculnya Pajir setelah penat mengejar Cik Siang tadi. Tiba-tiba, ada seseorang menelefon Rashid dan orang itu adalah Hiragi. Dia menyuruh datang ke sekolah Raja Shah pada pukul 10.30 pagi. Apabila Rashid bertanya dengan siapa dia menelefon, Hiragi meletakkan panggilan. Cikgu Hiragi telah sampai ke sekolah. Cikgu Nora datang menyapanya. Cikgu Megat rasa dirinya terlalu hebat bila merenung Hiragi. Namun pengetua dapat membaik keadaan. Pengetua berbincang sedikit dengan Cikgu Megat. Dia berkata, Megat telah salah gunakan kuasa sebagai cikgu untuk mendidik pelajarnya dalam kesukanan. Megat memberikan contoh kepada Rina sebagai bukti bahawa didikannya telah mengharumkan nama sekolah. Tapi setelah isu Rina ambil dadah dibangkitkan, Cikgu Megat berkata tindakan Rina itu tidak ada kaitan dengannya. Hiragi mendengar perbalahan mereka berdua. Selepas itu, Cikgu Syed agihkan buku jenamanya pada semua cikgu yang ada di situ. Buku yang bertajuk Cikgu Influencer. Dilihat dia mengharapkan maklum balas yang baik terhadap buku terbitannya. Kemudian, Cikgu Nora memberitahu sesuatu pada Hiragi. Ada apa-apa lagi ke Nora? Hari Sabtu ni awak free tak? Saya ingat nak bawa parents saya jumpa awak. Diorang nak masuk minang awak. Saya sayang Aisyah. Dari dulu saya kenal dia, saya dah janji dengan diri saya yang saya akan sayang dia sampai saya mati. Segala apa yang berkaitan dengan Rina, semua itu akan dilupuskan demi menjaga nama baik sekolah. Perasaan Hiragi mula merasa sebab kerana Rina telah menjadi mangsa keadaan. Kehadiran pelajarnya mula menunjukkan sikap biadab masing-masing. Tapi tidak pada Sofia. Hanya dia saja pelajar yang ada etika dan adab. Barangan yang sudah dipesan akan diguna pakai untuk rancangan yang akan menggugat pelajar-pelajarnya. Pintu belakang kelas sudah mula dikunci dan kemudian pintu depan pula. Hiragi masih boleh bersabar dengan layanan pelajarnya. Kecil-kecil tak nak mampus dan besar menyusahkan orang. Itulah tagline Hiragi sebelum menunjukkan taringnya. Cikgu Hiragi bukan seperti yang mereka sangka. Semua pelajar akan takut dengannya. Hiragi menyuruh Sofia membacakan petikan yang ada di papan putih. Semua pelajar yang ada rasa tercabar dengan ayat itu. Bermulanya Ashraf yang menjadi taparan buat Hiragi. Begitu berani dia mahu apa-apakan Hiragi dengan pisau yang dibawanya. Namun, tumpas telah hentakan diberi. Irwan dan Mizi cuba masuk campur, tapi tidak berani setelah Hiragi acukan pisau. Ashraf pun duduk semula di tempatnya. Selepas itu, Hiragi cuba terangkan matlamatnya pada semua orang. Tapi mereka semua ketawa kerana tidak percayakan apa yang akan berlaku selepas itu. Maka, bermulalah letupan yang berlaku di sekolah itu. Semua pelajar dan cikgu melarikan diri keluar dari kawasan bangunan sekolah. Apabila pintu kelas dibuka, semua pelajar cuba keluar dari situ. Tapi laluan untuk keluar dari blok itu sudah diruntuhkan. Mulai saat itu, semua pelajar yang ada akan terus terkandar di situ.
makan, tidur, solat dan mandi jenazah di situ jika perlu. Hiragi arahkan semua pelajar masuk semula ke kelas. Jika ada pelajar yang degil, Hiragi ugut mahu letupkan kawasan itu. Hari pertama kelas tahanan, Hiragi berkata hanya ada 3 tempat saja yang boleh pergi, iaitu bilik seni, tandas dan kelas. Icha bertanya, adakah semuanya berlaku hanya prank saja? Hiragi tidak menjawab soalan itu. Dia pergi ke tingkap dan melihat pelajar dan cikgu lari berkeliaran pergi ke tempat yang selamat. Inspektor Rashid dan Fajir berusaha mengorek maklumat dari Cik Siang tentang Joe. Cik Siang yang sedang duduk dalam dasar tanah perkuburan terus menggelupur dan merayu supaya dilepaskan. Kemudian, Hiragi menelefon Rashid dan ingatkan semula supaya datang ke sekolah Raja Ishak. Mereka berdua pun segera pergi ke sana dan meninggalkan Cik Siang begitu saja. Sebelum tindakan seterusnya dibuat, Cikgu Hiragi mahu merampas ke semua telefon yang ada pada pelajar. Tiba-tiba, Irwan pula yang panas hati dan mahu mengajak berlawan dengan Hiragi. Main bawan jom. One on one. Kau takut deh? Gaduh tak ada faedah. Kalau aku yang menang, aku nak ni. Kau lepaskan kita orang semua. Kalau aku menang? Ni Irwan lah. Aku takkan kalah. Kalau aku menang, aku nak kau imamkan kita orang semua solat Zuhur nanti. Berani? Sofia dilihat agak kecewa dengan tindakan Cikgu Hiragi terhadap kawan-kawannya. Hiragi menjawab balik, adakah Sofia kecewa kerana dia bukan selembik yang Sofia sangka? Sofia hanya diamkan diri bila Hiragi berkata begitu. Maka bermula pertanyaan soalan dari Hiragi kepada pelajarnya. Kenapa mereka semua menjadi tahanan? Pada mulanya, Hiragi menyuruh Liana menjawab dan dia berkata, mungkin sebab cikgu selalu kena buli. Tapi tak kalah sebab hal itu, Hiragi sanggup bom sekolah. Kemudian, Amal pula bertanya, selama ini, tidak mungkin Hiragi tidak marah dengan apa tindakan biadab yang telah lakukan. Hiragi pun menjelaskan lagi bahawa dia tidak marah pun kerana perbuatan itu mereka yang salah. Liana berkata lagi, mungkin Cikgu Hiragi sakit hati. Itu pun Hiragi katakan tidak, tetapi lebih kepada rasa kecewa kerana pelajarnya sudah mengecewakan ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka dengan penuh harapan menghantar mereka ke sekolah supaya menjadi pelajar yang cemerlang, tetapi mereka masih berperangai bodoh. Apabila Hiragi cuba Icha menjawab, Icha nampak ketakutan dan dia menggeleng. Hiragi mula memberi clue atau petunjuk. Perkara yang berlaku adalah berpunca dalam kalangan mereka semua. Alisha mengangkat tangan dan diteka mungkin berkaitan dengan kes pelajar yang ditahan pihak polis. Maka Ashraf terasa dan dia mahu memarahi Alisha. Hiragi pun arahkan Ashraf duduk semula. Hiragi pun duduk di atas meja Rina berhadapan dengan Liana dan dia pula menoleh ke arah Sofia. Hanya Sofia saja yang boleh memberikan jawapan. Rupa-rupanya Rina adalah jawapannya. Segala kisah Rina ketika dia masih hidup akan dibangkitkan. Siapakah yang bunuh Rina? Rina semakin tertekan. Dia menelefon ibunya buat kali terakhir sebelum membunuh diri. Ibunya telah belikan telefon baru untuknya. Selepas itu, kehadiran jiran sebelah membuatkan si ibu rasa terhina. Mereka menuduh anaknya ambil dadah untuk menang pertandingan squash. Namun si ibu menidakkan perkara itu. Mereka mahu menuntut balik duit yang pernah dibelanjakan untuk membeli hadiah buat Rina ketika dia menang pertandingan sebelum ini. Rina mendengar perbalahan ibunya dengan mereka. Rina naik ke bumbung sekolah untuk terjun membunuh diri. Dan di waktu inilah dia bertemu dengan Cikgu Hiragi yang sedang menghisap rokok. Di waktu ini, Rina ada menceritakan pada Hiragi tentang siapa yang selalu kacau hidupnya hingga depresi. Bermulanya kisah selepas Rina berlatih squash seorang diri. Rina disapa oleh 2 orang pelajar untuk interview tentang kisah beliau dalam sukan squash. Tapi lain pula soalan yang ditanyakan. Dirinya tidak habis dituduh guna steroid atau dadah
untuk menjadi hebat dalam sukan squash. Liana dan Icha tidak berhenti memberi tekanan pada Rina. Duit mana dia dapat duit ambil steroid ya? Sugar daddy belanja. Tan Sri, Datuk Sri. Satu gambar bogen RM500, satu video RM3,000. Sebulan beribu-ribu tau. Kau dengan Hiragi bercinta Tu yang kau selalu kat bilik seni kan? Rina merasakan jika dia mati, penderitaan ibunya akan mati juga. Hiragi memberi kata-kata nasihat supaya jangan berputus asa dan terus kuat sama seperti ibu Rina. Tabah, harungi kecaman dan tomahan. Rina bertekad untuk terjun dan nasib baik Hiragi sempat mencengkam beg Rina dan tarik semula ke atas. Apa yang boleh dilihat, Rina bukan mati ketika dia bersama Hiragi. Itu sebab Hiragi mau cari siapa yang bunuh Rina. Ashraf mula panas hati dan cuba pecahkan cermin tingkap. Namun tidak berhasil kerana Hiragi telah tukarkan cermin biasa kepada cermin yang lebih kukuh yang susah mau dipecahkan. Selepas itu, Hiragi menyuruh semua pelajar melihat bawah meja dan menyuruh pakaikan tali gantung yang ada tulisan "Saya budak jahat" dan "Saya bunuh kawan saya". Setelah Hiragi ugut mahu tekan butang bom, barulah kelang kabut semua pelajar pakai tali gantung itu. Hiragi pesan, tag itu hanya boleh dicabut ketika ambil wuduk dan solat saja. Tag itu membuktikan semua pelajar adalah jahat, sama seperti yang ada dalam hati manusia. Masing-masing memandang antara satu sama lain. Liana marahkan Alisha dan kemudian Alisha memarahi Ashraf. Ashraf tetap tekankan Harina bahawa dia terjun membunuh diri. Tapi Hiragi berkata balik bahawa Rina jatuh kerana ditolak oleh seseorang. Hiragi memberi tempoh sehingga 8 malam untuk memberi jawapan padanya. Siapakah yang bunuh Rina? Jika jawapan salah, salah seorang dari pelajar akan mati. Tiba-tiba, Ashraf dan Gang cuba berlawan dengan Hiragi. Namun mereka tewas. Salah seorang akan menjadi wakil untuk memberi jawapan, dan Sofia adalah orangnya. Amar bertanya, jika Sofia memberikan jawapan yang betul, adakah Cikgu Hiragi akan membunuhnya? Hiragi menjawab, pembunuh itu akan memberi hukuman yang setimpal, sama seperti apa yang dirasai Rina. Hiragi pun undurkan diri dan pergi ke bilik seni. Sofia berjumpa dengannya dan dia tidak mahu dirinya menjadi punca orang lain yang akan mati. Ditambah pula, dia tidak mahu Cikgu Hiragi membunuh orang kerana dia tahu Hiragi seorang pendidik yang baik. Rina budak baik. Dia terjun bangunan sebab kena buli dengan kawan-kawan awak. Itu tak melampau. Tak ada seorang punya rasa bersalah. Cikgu nak awak yang jawab nanti untuk bunuh seorang budak jahat. Dalam situasi seperti ini, Icha sempat pula makan. Rakan yang lain mengutuk dia. Selepas itu, Mizi merancang untuk melarikan diri melalui tingkap, memandangkan laluan tangga pun sudah dihalang. Tingkap pula tidak boleh dibuka. Mereka semua cuba menjerit dan mengharapkan supaya dapatkan bantuan. Namun cikgu-cikgu semua tidak boleh berbuat apa-apa. Cikgu Syed cuba menghubungi Hiragi. Pengetua pula baru perasan tingkat kelas Cikgu Hiragi sudah ditukar. Semua pelajar terus menjerit hingga Cikgu Hiragi memberi teguran dan semua pelajar diam. Mereka semua pelik bagaimana Hiragi tahu aktiviti diorang dalam kelas. Rupa-rupanya ada CCTV terpasang dalam kelas itu. Hiragi memberi amaran supaya jangan rosakkan kamera itu kerana harganya sungguh mahal. Dan jika rosak, Hiragi akan sebarkan video-video nakal mereka semua hingga viral di serata media sosial. Cikgu Syed menelefon Hiragi. Syed berkata dia akan hantarkan bantuan untuk menyelamatkan semua pelajar. Tapi Hiragi katakan tidak. Dia tidak perlu semua itu kerana semua pelajarnya telah menjadi tebusan. Cikgu Nora pula teringat balik kata-kata Hiragi ketika berada di pejabat sebelum ini. Selepas itu, dia terus naik ke tingkat atas blok A dan menelefon Hiragi.
Hiragi menyalahkan Nora dengan apa yang jadi pada Aisyah, tapi Nora menidakkannya. Babak flashback menunjukkan hari pernikahan antara Hiragi dan Aisyah. Tiba-tiba, Aisyah meninggalkan mereka semua. Hiragi menyalahkan Nora kerana abaikan Aisyah ketika dia tiada di waktu yang lama. Lepas itu, boleh pula Nora mahu masuk meminah Hiragi tanpa ada rasa bersalah. Hiragi begitu kecewa dengan Nora. Dia mahu letakkan kawasan Blok A supaya Nora terus terkubur di situ. Namun Hiragi sengaja takutkan Nora. Akhirnya, Inspektor Rashid sampai di sekolah. Cikgu Syed dan yang lain rasa pelik. Siapa yang buat laporan polis? Rashid pun menjawab, Hiragi adalah orangnya. Dengan mengejutkan, tiba-tiba stor sukan di padang diletupkan. Semua menjerit dalam ketakutan. Ashraf semakin bengang dengan keadaan dan dia mahu semua rakan yang lain memberi kerjasama memberi apa yang Hiragi mahukan. Masing-masing saling tuduh-menuduh. Kau mengaku sekarang sebelum aku pecah muka kau? Ingat muka aku kenapa? Belon nak pecah-pecah. Kau yang paling baik kutuk dia kan? You pun kutuk dia. So you pun tolak Rina lah. Ke kau Alisha? Sebab kau yang paling banyak dengki dengan dia. Syumi yang tolak Rina jatuh bangun. Tepat pula. Diorang kawan kot. Budak sports kan kuat dengki. Maka bergaduhlah mereka semua. Hinggalah sampai masanya Sofia memberikan jawapan. Siapa yang tolak Rina jatuh bangunan. Tidak perlu tunggu pukul 8 malam. Hiragi mahukan jawapan dengan segera. Sofia masih mendiamkan diri sehingga Hiragi naik darah dan mengamuk. Sofia mengakui bahawa dialah yang menolak Rina. Hiragi bertanya, adakah jawapan itu muktamad? Kerana Sofia masih boleh menukar jawapannya. Inspektor Rashid mahu tahu apa yang jadi pada semua pelajar Cikgu Hiragi. Oleh itu, dia membuka suaranya pada Hiragi untuk tahu keadaan lanjut. Hiragi tidak membenarkan Rashid naik ke atas, tapi dia hanya memberikan suara nyanyian pelajarnya. Lagu yang bertajuk Sepohong Kayu, nyanyian asal oleh kumpulan Saujana. Seperti biasa, bila Hiragi ugut mahu letakkan blok, barulah semua pelajar mula menyanyi. Hiragi memberi peringatan lagi pada Inspektor Rashid. Hiragi tahu tentang perihal keluarganya dan jika tidak mahu berlaku apa-apa pada mereka, Rashid terpaksa akur dengan kehendaknya. Siasatan mula dijalankan. Inspektor Rashid mula soal siasat pada pengetua sekolah. Rashid membaca sedikit maklumat mengenai Hiragi. Berpindah dari sekolah menengah tamat utama. Rekod cemerlang guru terbaik 3 tahun berturut-turut. Menang guru paling kelakar, paling sporting, paling popular dan paling penyayang. Rashid berasa heran. Bagaimana guru paling kelakar boleh bertindak mengebom sekolah? Adakah Hiragi ada masalah mental? Pak Haji. Ya. Aku nak tahu semua pasal Hiragi. Family dia, kawan dia, saudara dia, hidup dia daripada kecil sampai besar. Color spender dia pun aku nak tahu. Beres bos. Kuncu Rashid telah menggeledah rumah Hiragi, tapi tiada satu pun yang mencurigakan. Menurut kata pengetua, Hiragi sendiri yang minta untuk pindah ke sekolah itu. Dia menggantikan Cikgu Aisyah yang kini cuti sakit akibat gangguan mental. Pengetua merasakan badi di kelas Cikgu Hiragi yang menyebabkan perkara buruk sering berlaku, sehingga kan ada pelajar yang membunuh diri. Pengetua pun menunjukkan gambar Rina. Rashid mahu tahu kenapa Rina membunuh diri. Pengetua pun hanya mampu berkata tak tahu kerana dia tidak mahu kusutkan kepalanya pada hari terakhir dia berkhidmat di sekolah itu. Pakcik tahu tentang kes Rina yang pernah viral dulu. Babak flashback, Rina dibuli oleh semua pelajar dan menjadikan Rina sebagai objek untuk bahan ketawa mereka. Sofia melihat meja Rina habis diconteng dengan perkataan kesat. Tidak habis mereka semua menuduh Rina ambil dadah untuk menang pertandingan squash. Apabila Sofia cuba mengejar Rina, dia kena ugut oleh Liana. Kalau Sofia tidak mahu tersisir dengan pelajar lain, dia kena abaikan Rina. Periknya hidup bila disisir. Tergamaknya Liana meludah Rina, dibalin telur dan Rina teruk dipukul di dalam tandas. Sofia beritahu Hiragi
yang dia pernah terima surat dari Rina. Surat itu beritahu yang dia tidak boleh berkawan dengan Sofia lagi. Sofia menyalahkan dirinya kerana dia membunuh persahabatan antara mereka berdua. Dia akui yang dia menolak Rina jatuh bangunan. Tapi pelajar yang lain tidak yakin dan tidak setuju dengan jawapan yang diberi oleh Sofia. Tapi andai kata jawapan Sofia adalah benar, mereka sepatutnya boleh balik ke rumah. Fikiran semua pelajar mula bercelaru. Inspektor Rashid dan Pak Joy mula menyoal siasat antara cikgu yang ada. Tapi tiada satu pun yang menunjukkan motif Hiragi mahukan duit atau berdendam. Cikgu Syed pula berkata, Hiragi mungkin dengki dengannya kerana dirinya lebih terkenal dari Hiragi. Inspektor Rashid tidak yakin dengan motif Hiragi seperti itu. Liana mendapatkan sokongan dengan pelajar lain untuk membuktikan Rina sebenarnya jahat. You nak judge kita orang sebab kita orang beli Rina. Rina ambil dadah untuk menang competition tau. Salah ke kalau I benci dia? Setuju? Rina patut kena cancel. Dia kan paling suci. Boleh pula dia makan duit haram. Mak dengan anak, sama je skamer. Sofia dan Rina pernah berbual di bumbung sekolah. Rina berpesan supaya berani melawan dengan orang yang hendak jatuhkan kita. Sofia berkata, dia hanya mampu melepaskan emosi marahnya dalam hati saja apabila melihat Rina teruk dikutuk dan dibuli. Sofia dan Rina menghilangkan tekanan dengan ikatan persahabatan mereka berdua. Sofia telah hilang sabarnya. Dia bertindak menumbuk Ashraf dan beritahu mereka semua tidak tahu tentang Rina. Rina bukannya acah-acah baik, tapi sememangnya dia memang baik orangnya. Semua hanya mendiamkan diri saja. Rina mengambil keputusan tidak berkawan dengan Sofia supaya Sofia tidak terima nasib yang sama dengannya. Ibu bapa mula menghadirkan diri di sekolah. Mereka sangat risau dengan keadaan anak diorang. Orang yang berpangkat tinggi sanggup ugut untuk saman sekolah itu jika terjadi apa-apa pada anak mereka. Cikgu Syed mengambil kesempatan dengan hanya berlaku dengan menelefon pihak media supaya namanya terus viral di serata negara. Liana merayu supaya dia boleh pulang. Siap tawarkan RM1 lagi. Pelajar lain pun mendesak juga Hiragi untuk balik. Tapi jawapan yang Sofia berikan adalah salah. Bukan salah Sofia yang menyebabkan kematian Rina. Oleh itu, mereka semua masih terkandas dalam gegaman Hiragi. Adam bertanya, bagaimana Hiragi tahu Sofia tidak bersalah? Rupa-rupanya, sebelum Rina mati, dia sempat beritahu dengan Hiragi di bilik seni tentang siapa yang kacau hidupnya. Ashraf masih memberikan jawapan yang salah dan dia masih berkata punca Rina bunuh diri disebabkan kantoi ambil dadah. Disebabkan itu, Hiragi mahu membunuh salah seorang dari mereka. Semua nampaknya dalam ketakutan. Kemudian, pihak media menemu ramah Tuan Nasir yang baru saja sampai di sekolah. Kami belum mendapat apa-apa info terkini yang kami boleh share kepada anda semua. Di sini saya ingin menegaskan anda dilarang untuk melepasi garisan yang telah ditanda demi keselamatan bersama. Ya, terima kasih. Tim UTK telah sampai untuk menyerbu Blok A. Inspektor Rashid berasa risau jika tindakan ini membahayakan nyawa pelajar lain. Namun tindakan tetap diteruskan. Cikgu Syed pula ditemu ramah oleh wartawan media. Dia menjelaskan segala apa yang terjadi bermula 10 pagi tadi sehinggalah waktu kejadian yang masih belum selesai. Kertas undian akan dibuat bagi memilih siapa yang patut dibunuh. Di waktu sedang sibuk undian dibuat, pihak UTK dalam diam mula masuk ke Blok A. Manakala di kelas tahanan sedang berlaku bergelutan hingga menyebabkan letupan berlaku lagi. Cikgu Hiragi menewaskan pelajar-pelajar yang begitu berani menyerangnya. Adam nampaknya tidak mahu berputus asa. Hiragi katakan bahawa mereka semua takkan berjaya mengalahkannya kerana dia sanggup mati demi menjayakan matlamatnya. Tim UTK sedang berusaha pergi ke kelas Hiragi melalui jalan berliku. Irwan berkeras menyuruh Sofia mati kerana dia telah memberi jawapan yang salah. Manakala Liana berkata sepatutnya Sofia yang mesti terima hukuman. Alicia juga berkata sepatutnya Sofia yang menjadi sasaran Hiragi
Kerana Sofia sendiri telah mengaku dari awal lagi. Irwan sudah takut kalaulah dia yang terpilih menjadi mangsa bunuh Hiragi. Hiragi merenung tajam ke arah Liana. Jika Sofia orang pertama yang mati dan seterusnya silih berganti, adakah Liana sanggup menjadi orang terakhir yang mati? Adam masih cuba untuk kalahkan Hiragi dan satu tamparan hinggap di mukanya. Hiragi makin beremosi dan marah dengan pelajarnya. Dia merayu sangat supaya berubah menjadi insan yang baik. Ibu Rina datang ke sekolah untuk melihat keadaan yang sudah kucek-kacir. Nampaknya dia sangat suka dengan apa yang jadi pada anak-anak mereka yang sudah menjadi tebusan Cikgu Hiragi. Dia mahu pastikan setiap ibu bapa merasai apa yang pernah rasa sebelum ni. Keperitan selepas kehilangan anaknya Rina. Tim UTK sedang berusaha mengorek shilling untuk membuka laluan ke tingkat 3. Namun tindakan mereka dapat dikesan juga. Hiragi mahu letupkan Blok A jika pihak polis masih berdegil untuk menyerbu masuk. Tuan Nasir tetap berkeras mengarahkan UTK serbu ke tingkat 3. Nampaknya Hiragi akan mencari bersalah pertama yang akan didenda, iaitu Adam. Teringat kembali kenangan terakhir Sarah bersama kekasihnya di waktu Hiragi baru saja meletupkan laluan Blok A. Adam berkata yang dia sanggup bunuh orang demi melindungi orang yang paling dia sayangi. Ashraf seperti tak percaya Hiragi membunuh Adam. Sarah pula meratapi mayat orang yang dia sayang. Tuan Nasir arahkan tim UTK patah balik keluar, memandangkan Hiragi tidak main-main dengan apa yang dia lakukan. Hiragi pun seret mayat Adam ke bilik seni. Sarah tidak berhenti menangis melihat darah yang ada atas lantai. Sofia masuk ke bilik seni dan melihat potret wajah Rina yang sudah terkoyak. Air mata Sofia tidak henti mengalir. Hiragi ada beritahu pada Sofia bahawa tangan Rina sungguh lembut bila dipegang. Itulah tangan selembut pemain skuad yang terkemuka. Sofia hanya mendiamkan diri bila Hiragi bertanya adakah Sofia pernah juga memegang tangan Rina. Sofia meraung menangis di luar pintu bilik seni. Para ahli keluarga yang sedang menunggu di bawah semakin tidak tenang kerana salah seorang tebusan Hiragi sudah mati. Berlaku pertengkaran dan pergaduhan apabila Ibu Rina sengaja cari pasal dengan mereka. Ibu Liana semakin panas hati melihat tingkah laku Ibu Rina. Cikgu Syed minta Inspektor Rashid supaya kawal keadaan, tapi dia malas mahu masuk campur. Dia berkata kalau orang tua bergaduh, buruk rupanya. Rashid terperasan seorang lelaki tua yang sedang meninjau ke arah tingkat 3. Lelaki tua itu pun pergi dari situ setelah melihat Inspektor Rashid. Apabila Hiragi memberi pengumuman, semua pihak yang ada memberi perhatian pada apa yang Hiragi mahu katakan. Dia menyuruh semua orang yang sedang melihat lintas langsung untuk langgan akaun Telegram SMRI Official Fan Club yang berharga RM1 saja. Inspektor Rashid merasakan Hiragi mahu dapatkan keuntungan di situ dan itulah motifnya, duit. Masih awal lagi untuk jangka segala kemungkinan. Maka masyarakat di luar sana sudah melanggan ataupun subscribe untuk melihat update terbaru apa yang sedang berlaku di sekolah Raja Ishak. Rupa-rupanya, orang tua tadi yang muncul di sekolah adalah ayah kepada Cikgu Aisyah. Kita sebagai penonton mesti nak tahu kenapa Aisyah boleh jadi begitu. Jawapannya akan ada pada episod seterusnya. Hari kedua kelas tahanan. Nampaknya, Cikgu Syed memberi sedikit ucapan tentang amalan yang dilakukan supaya sekolah Raja Ishak kembali seperti sedia kala. Amalan zuhud, iaitu lupakan sebentar tentang duniawi. Wartawan yang ada begitu tekun mendengar ucapan beliau. Sempat lagi dia promosikan buku Cikgu Influencer. Semua pelajar sudah mula keletihan dan tidur di luar kelas, kecuali Sarah. Dia masih tak percaya Adam sudah tiada. Sofia pula sedang mengelap darah yang ada atas lantai.
Sarah tiba-tiba menyerang Sofia dan disalahkan Sofia atas punca Adam mati. Selepas itu, Cikgu Hiragi muncul secara tiba-tiba. Mama, apa? Takut. Takut apa? Adam jadi hantu. Cuba kalau kawan kau yang mati. Rina mati, awak semua tak terganggu pun. Cikgu rasa cikgu tahu apa nak buat. Tahlil Gen Z. Tahlil Gen Z dilakukan bagi mengingati kematian Rina dan Adam. Ashra nampaknya degil, tidak ikut arahan Hiragi. Dan dia buat akhirnya aku juga. Kerana telah diugut yang Hiragi mahu buatkan tahlil Gen Z khas untuk Ashra. Tamat sudah tarian Gen Z. Cikgu Hiragi pun balik semula ke bilik seni. Mereka semua tertanya apa yang jadi pada mayat Adam. Sudah dibakar? Ashra menyuruh gengnya mulakan siasatan. Tuan Nasir kembali semula ke sekolah dan melihat ibu bapa pelajar masih belum pulang dari semalam. Nasir arahkan Rashid supaya mereka semua pulang. Tapi mereka nampaknya tetap berdegil selagi tidak tahu keadaan anak-anak mereka. Cikgu Megat begitu geram dengan ibu bapa Liana. Dia ada marah sangat supaya Liana mati. Baba flashback di mana Rina baru saja mendapat pingat kemenangan di atas kejayaannya. Liana dan yang lain menumpah bangga terhadap Rina. Ketika ini juga, Rina dilayan baik oleh mereka semua. Amal pula curi-curi rakam ketika Rina dan Liana bersama. Carol dan Kamal cuba menghendap Cikgu Hiragi. Namun Hiragi perasan setelah bunyi alam bergema. Mereka berdua cemas dan dia memberi alasan untuk minta makanan. Hiragi pesan kelas akan bermula sebentar lagi. Mereka berdua pun balik ke kelas. Apabila Hiragi masuk ke kelas, dia terus memberikan makanan pada pelajar. Tiba-tiba, Amal bertanya sama ada tag yang ada di leher boleh dicabut atau tak. Tapi Hiragi tak benarkan lagi. Hiragi melihat semua pelajarnya tidak bersemangat. Kali ini, Cikgu Hiragi ada perkara baru yang akan dibincangkan. Tentang milik akaun Hir Enra X yang sudah tersebar dalam akaun Telegram SMRI Official Fan Club. Kali ini, Hiragi mahu mencari siapakah pemilik akaun tersebut. Jika tidak dijumpai, salah seorang dari mereka semua akan mati. Hiragi menuntut semula lubang yang sudah digerudi oleh UTK di dalam tandas. Tiba-tiba, Irwan, Mizi dan Ashraf menyerang Hiragi.